الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Apakah balasan yang sesuai untuk orang yang berbuat baik, melainkan kebaikan juga untuk dia. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ni kita dapat bersama-sama untuk kita mengikuti kuliah secara online di awal bulan Zulqa'dah ini. Dan alhamdulillah kita manjatkan syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana selain daripada menghidupkan semula kita lepas pada kita mati malam tadi, kita dapat hidup bangun pada pagi ini dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh berbuat kebaikan-kebaikan sebagai bekalan untuk kita menghadapi hari-hari selepas kematian kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita pada masa ini masih lagi berada dalam keadaan darurat kerana COVID-19 ini sudah lebih daripada setahun kita berada dalam keadaan seperti ini. Inilah ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk menguji kesabaran kita, dan apakah dengan ujian-ujian ini kita orang-orang yang beriman akan terus melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, ataupun dia akan menjadi sebab untuk kita berubah lalu kita hilang kesabaran sehingga tidak ada rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini begitu banyak sekali orang merungut di sana sini kerana ujian yang dikenakan oleh Allah Taala pada kita. Ada masa-masa kita diuji dengan keadaan politik yang tidak stabil. Ada masa-masa kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan wabak yang begitu hebat ini. Ada masa-masa kita diuji dengan kenaikan harga-harga barang. Harga barang-barang ni, minyak naik harga, minyak masak naik, macam-macam. Maka di situlah Allah Ta'ala menilai kita sebagai hamba-Nya, apakah dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala kenakan ini akan menyebabkan kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, menambahkan rasa sabar dalam hati dan meningkatkan pergantungan kita pada Allah selain daripada kita berikhtiar untuk kita keluar daripada kepompong bebanan ini, ataupun kita mengambil langkah yang lain, iaitu kita membantah dalam maksud
tidak berpuas hati dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang masih banyak yang Allah Taala berikan pada kita. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, pada pagi ini saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak kepada diri saya dan diri tuan-tuan semua bagi menghadapi keadaan yang genting ini, supaya kita masing-masing dapat meningkatkan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai bentuk dan cara. Antaranya ialah kita mengusahakan diri kita ni supaya menjadi orang yang baik. Nak jadi orang baik tu senang je, tapi nak buat tu malas. Sebab biasanya jadi orang baik ni dia akan menyebabkan kita hilang sebahagian daripada kebebasan dan keseronokan hawa nafsu kita. Kerana menjadi baik artinya kita kena kawal hawa nafsu kita. Yang kita kawal hawa nafsu. Sebab itulah dalam ayat yang saya bacakan di awal pada mukaddimah tazkirah ini, saya menyebut Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Dengan satu pertanyaan daripada Allah Taala untuk orang-orang yang beriman, Allah Taala kata hal jazaul ihsan, apakah balasan yang paling baik, yang paling sesuai untuk orang yang baik, untuk perbuatan yang baik, untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Illal ihsan, melainkan yang sesuai itulah kebaikan juga Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan beri kebaikan juga pada kita. Ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian-ujian yang berat seperti ini, kita perlu melihat diri masing-masing dengan tidak payah meninjau pada orang lain, tapi pada diri masing-masing. Apakah kita selama ini lebih banyak melakukan kebaikan, ataupun kita banyak melakukan perkara yang berlawanan dengan kebaikan itu, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan ujian yang berat. Dan ketika kita berhajat untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah, apakah kita telah menyediakan diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat disukai oleh Allah, ataupun kita terus melakukan amal-amal yang buruk, yang kotor, yang dibenci oleh Allah, sedangkan kita mengharapkan kebaikan. Hari-hari kita berdoa, kita minta pada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan dunia dan kebaikan juga di akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut balasan kebaikan itu hanya layak diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik sahaja. Orang baik, Allah Ta'ala balas baik. Kalau orang tu tidak baik, Allah Ta'ala balas tidak baik untuk dia. Itu teori yang sangat mudah kita faham. Baik balas baik, buruk balas buruk. Siapa yang berbuat baik, dia mendapat kebaikan. Siapa yang buat keburukan, dia akan dapat keburukan. Kalau ada kita tengok orang yang jahat, dia nampak kebaikan, kita nampak je dia nampak macam baik. Pada hakikatnya, dia tidak mendapat kebaikan daripada elemen-elemen keduniaan yang dia ada pada dia. Ada orang dia dapat kuasa, ada orang dapat harta, dapat pangkat, kita nampak hebat lah dia, kereta dia besar, rumah dia besar, dia berjalan ke mana-mana, ada pengiring, orang tabik, orang hormat. Walhal dalam hati dia sendiri, adakah dia merasai kebaikan itu? Ataupun perkara itu menyebabkan dia menjadi semakin jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa tak puas, dia rasa tak senang, dia rasa tak selesa dalam hati dia. Sampai setengah tu orang harta banyak, duit banyak, berlonggok-longgok, tetapi nak tidur malam pun tak lena. Serabutnya kepala, tertekannya rasa, macam-macam. Kenapa? Kerana mereka tidak diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya, harta benda yang banyak dan pangkat yang besar itu bukanlah kebaikan, tetapi dia satu ujian yang lain. Kerana berapa banyak sebenarnya kita tengok mak ayah kita dahulu, mereka dengan harta yang sikit, hidup merempak, tetapi menikmati kebahagiaan dalam hidup dia. Sedangkan bahagia, as-sa'adah itu
jauh lebih mahal harganya berbanding dengan pangkat jawatan. Nak dapat kebahagiaan, orang bekerja keras cari duit, nak apa? Nak kebahagiaan. Tahu-tahu duit dah banyak, pangkat dah besar, pengaruh dah ada, tak bahagia juga. Masalah dalam rumah tangga, masalah dengan majikan, masalah dengan pekerja, masalah dengan kerajaan, macam-macam. Hari-hari duk serabut kepala main saham, serabut cara main saham. Orang politik serabut cara politik, orang berniaga serabut cara orang berniaga. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita. Sebab tu bila kita mengharapkan kebaikan daripada Allah, maka orang yang beriman, dia mesti menyediakan diri dia untuk menjadi orang yang melakukan kebaikan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Ini perintah. Allah Ta'ala perintah kepada kita, berbuat baiklah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini melakukan kebaikan ini mesti menjadi salah satu daripada sasaran kita dalam hidup kita. Buat baik, kan? Buat baik. Tinggal lagi orang tanya, buat baik tu apa dia? Pada umumnya orang buat baik ni adalah kita melakukan amal-amal yang soleh yang kita buat semata-mata kerana Allah. Buat amal soleh apa sahaja. Sebagai amal soleh itulah ibadat-ibadat yang kita persembahkan kepada Allah sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita solat, kita berpuasa Isnin Khamis, berpuasa bulan Syawal, kita bersedekah, kita buat amal-amal yang kita classifiedkan dia sebagai ni ibadat khusus. Yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat amal soleh. Sedangkan ada sebahagian besar lagi selain pada amal yang khusus itu ialah kehidupan harian kita. Makan minum kita, kain pakai kita, tidur bangun kita, kerja buat kita ini, semua perkara ini sepatutnya kita melakukannya semata-mata kerana Allah. Ikhlas kita kerana Allah Ta'ala. Kerana ihsan itu artinya kita buat sesuatu itu dalam keadaan kita berasa Allah Ta'ala tengok kita buat. Bila kita buat satu benda dengan kita mengharapkan manusia tengok, maka tidak adalah ihsan pada amal seperti itu. Kebaikan yang sebenar ni bila kita buat dengan mengharapkan keredaan Allah dan kita berasa aku buat ni Tuhan tengok, maka kita buat sahabi baik. Zaman kita budak-budak, kita masuk scout pengakak kan. Pengakak tu pun ajar pada kita, buat sahabi baik. Padahal pengakak tu sebenarnya pengasah dia bukan orang Islam. Kenapa? Kerana kerja-kerja sosial itu, kalau kita tidak buat sahabi baik, tidak ikhlas melaksanakannya, kita akan rasa kecewa. Kerana tak banyak kerja-kerja kebaikan ini sebenarnya mendapat balasan daripada manusia, tapi dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita hidup, sama ada kita bekerja, sama ada kita dengan keluarga, sama ada kita berpolitik, kita berniaga, kita cari makan, tak kira lah apa-apa, bila kita buat sesuatu perkara itu, kita buat dengan dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita buat dengan mematuhi peraturan-peraturan syariat, dan dalam keadaan kita buat semata-mata kerana Allah, maka itulah yang kita boleh kirakan sebagai kebaikan ataupun amal soleh yang Allah Ta'ala perintah pada kita, wa ahsinu, berbuat baiklah. Berbuat baik sehingga perbuatan itu kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tekankan perkara ini kerana Allah Ta'ala sendiri menyebut, kalau kita nak kepada kebaikan, mesti kita buat kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Apakah balasan untuk orang yang melakukan kebaikan atas kebaikan-kebaikan yang dia buat? Illa al ihsan, melainkan ihsan juga. Maka kalau kita mengharapkan ihsan daripada Allah, kita bahasa kita ihsan ni kita kata kesian belas. Kan? Dulu ada kerajaan bagi wang ihsan. Ni duit kesian orang panggil.
Walaupun orang punya, dia ambil, dia bagi kata ihsan. Ihsan tu duit kesian. Kita kata ihsan, Selangor Darul Ihsan. Ihsan tu makna kesian lah. Allah Ta'ala kesian kat kita. Kalau kita hidup atas dunia ni, orang lain semua benci, orang lain tak peduli pada kita, tiba-tiba Allah Ta'ala kesian pada kita. Kita selamat tak hidup atas dunia ni? Kita rasa selamat dah di akhirat. Kalau Allah Ta'ala kesian pada kita, ketika orang lain semua tak peduli pada kita, tak kisah, tak pandang pun pada kita, bahkan setengahnya kecam kita, maki hamu kita, tapi Allah Ta'ala kesian pada kita. Nah, ketika itu kita kena berfikir, kalau Allah Ta'ala kesian pada kita, dan bagaimana pula kalau Allah Ta'ala tidak kesian pada kita? Kita hidup atas dunia ni, semua benda bergantung pada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak kesian pada kita. Jadi, dalam hal seperti ini, tuan-tuan sekalian, saya mengambil kesempatan di pagi yang berkat di bulan Zulqa'adah ini, untuk kita lihat kehidupan harian kita, selain daripada amal ibadat yang kita buat ini, apakah kita hidup dengan ihsan ataupun dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, kebaikan-kebaikan itu oleh kerana dia banyak, saya nak fokuskan 2-3 perkara saja. Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh anggota kita. Anggota-anggota kita. Apakah kita hari-hari anggota badan kita ni melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tahu seluruh anggota badan kita ni, panca indera kita, dipinjamkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Bukan hak kita sebenarnya, hak Allah. Allah Ta'ala bagi kita mata, kita boleh melihat. Allah Ta'ala bagi kita pendengaran. Allah Ta'ala bagi pada kita tangan, kaki, boleh buat kerja macam-macam. Sebahagiannya anggota-anggota yang bergerak, sebahagiannya anggota-anggota yang jadi panca indera. Adakah kita melakukan kebaikan dengan anggota-anggota ini? Bagaimana kebaikannya? Selain daripada amal ibadat yang biasa, adakah anggota-anggota kita ini melakukan apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala perintah pada kita suruh buat macam-macam. Yang buatlah yang jenis buat. Ada setengahnya perintah tu wajib, ada setengah sunat, ada setengahnya Allah Ta'ala mengharuskan pada kita nak buat tak apa, tak buat tak apa. Maka apakah anggota-anggota kita ini bergerak dalam kawasan harus sehingga kepada wajib, ataupun anggota kita cenderung untuk bergerak di kawasan haram dan juga makruh? Kadang-kadang bila kita beritahu, tak payahlah buat benda ni, makruh. Contohnya makan bawang, lepas tu nak pergi masjid, kan? Bukan salah makan bawang, bukan salah pergi masjid, tapi bila kita makan bawang, mulut kita berbau busuk, kita pergi masjid, itu yang dicegah oleh Nabi SAW. Bukan haram makan bawang, kan? Kalau nak makan bawang atau makanlah apa petai, kalau kita ni makan petai, kan, makan tak ada masalah, tapi kena gosok gigi supaya bau mulut kita tidak mengganggu orang lain. Dan kita letakkan ni sebagai kawasan makruh. Kita kata alam makruh je ustaz, bukannya haram pun, memang makruh. Makruh tu maknanya perkara yang tidak disukai oleh Allah. Makruh. Bukan Allah Ta'ala tak suka kita makan petai. Allah Ta'ala tak suka kita makan petai dan biarkan mulut kita busuk sehingga mengganggu orang lain. Cuba kita bayangkan, kalau Allah Ta'ala tidak suka pada kita sebab kita buat benda makruh. Makruh tu artinya perkara yang tak disukai oleh Allah. Bukan Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka. Kalau Tuhan tak suka pada kita, berapa lama kita boleh bertahan hidup atas dunia ni? Kalau Tuhan tak suka. Saya buat contoh petai. Kita makan petai, makan bawang. Sehari dua ni saya tengok ada orang buat poster, kan, tak boleh buat kias makan petai dengan COVID. Makan petai tak pergi masjid, basah mulut bau busuk, Nabi larang. Ini kan pula COVID, tak boleh. Biarlah masalah tu, saya tak nak bahas yang tu, tapi nak sebut, bila kita mengganggu ketenteraman orang sebelah kita dengan bau mulut, itu pun sudah diletak pada darjat makruh. Maka perbuatan yang makruh itu asasnya ia tidak disukai oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tidak masuk dalam kawasan haram. Maka orang yang menjaga kebaikan-kebaikan hidup dia cermat, siapa benda makruh dia tak buat.
Benda haram memang dia tak buat. Haram, nama dia haram. Macam mana nak buat kan? Orang yang beriman, dia tak buat benda haram. Yang dia jaga tu benda makruh. Tu orang kata orang tasawuf kan. Orang jaga hati dia, orang yang warak, dia tidak buat benda makruh. Kalau kita tinggal benda makruh, artinya kita sudah berada pada darjat waruk lah tu orang panggil. Orang waruk ni orang tak buat benda makruh. Sebab tu kita kata orang pakai seluar, jangan pakai seluar pendek sangat. Bukan pendek tu atas kepala lutut, bawah kepala lutut tapi pendek. Sebab apa? Kita bimbang, takut-takut kawasan sempadan tu terdedah. Dia tak cermak lah. Sebab bila seluar tu bawah sikit je pada lutut, ada tendensi pada keadaan tertentu dia akan terdedah. Supaya muslimat dia pakai baju, pakai kain. Okey pakai kain tak ada masalah kan. Tapi dia kena berhati-hati supaya jangan sampai kain dia terselok, nampak betih dan macam, kan itu aurat. Maka ada orang dia pakai kain tapi dia pakai seluar pula ke dalam supaya dia jaga. Kenapa? Kerana antara ciri orang yang waruk itu ialah dia berjaga-jaga di atas perkara makruh. Bukan berjaga-jaga atas benda haram, atas benda makruh. Jadi itu tanda dia berbuat baik. Dalam konteks dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang Tuhan suruh buat baik ni, orang beriman, orang yang muhsinun, dia sentiasa melakukan apa sahaja yang disukai oleh Allah Taala. Benda apa Tuhan suka? Benda sunat. Perbanyakkan benda sunat. Benda wajib tu memang kita tak cakap dah, serupa benda haram. Benda sunat dan benda wajib dan benda haram tidak menjadi perbahasan di dalam pembentukan jiwa orang beriman. Pasal tu wajib kan. Orang kena semayang, orang tak sembang dah semayang tu. Kena semayang Jumaat, tu pun orang tak sembang dah. Pasal tu kewajipan. Yang kita nak sembang ni, berapa banyak kita boleh semayang sunat, berapa banyak kita boleh bersedekah selain daripada zakat, berapa banyak kita boleh tolong orang dengan tulang pak kerak yang kita ada, berapa banyak kita boleh buat amal-amal yang tidak wajib tapi Tuhan suka, berzikir seumpamanya. Kerana amal sunat tu tandanya kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Maka dalam hal ini, orang dalam amal anggota ni, kita sebut begini, orang yang jaga kebaikan ni, dia cenderung buat benda sunat dan dia menjaga diri dia daripada melakukan perkara yang makruh. Adapun benda wajib tu dan juga benda haram tidaklah menjadi perbahasan dalam hal ini. Kerana tu benda settle. Orang beriman tak buat benda haram kan. Jadi contoh yang popular kalau kita sebut benda makruh ni, orang kata rokok kan. Rokok zaman dulu rokok tu makruh, zaman sekarang fatwa-fatwa kata haram. Bila haram tu sepatutnya orang beriman tu berlomba-lomba meninggalkan perbuatan tu. Bukan berlomba-lomba cari dalil untuk berhujah kata dia tak haram. Kerana ketika dia tidak haram pun dia berderajat makruh. Makruh itulah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berjaga-jaga kerana dia melibatkan masalah ihsan, masalah kebaikan yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, baik dari segi fikiran. Fikiran ialah satu segmen yang lain dalam hidup kita. Kerana fikiran ialah perkara dalaman yang kita boleh rasa tapi tak boleh pegang. Kerana fikiran itu selalunya dia adalah melibatkan masalah kepercayaan. Sebab tu fikiran dan akidah itu benda yang diletakkan satu tempat. Akidah ni termasuk dalam perkara pemikiran, bukan perkara amalan. Yang kita bincang yang pertama tadi amalan, yang ni fikiran. Fikiran yang baik. Fikiran yang baik. Orang yang berfikir baik akan menetijahkan yang baik. Benda ni bukan Islam saja. Saya dulu masa mengaji saya tengok agama Buddha ajar macam tu juga. Fikiran yang baik melahirkan tindakan yang baik, melahirkan amal yang baik. Maka dalam konteks fikiran yang baik ni, yang pertama sekali masalah fikiran ni ialah fikiran yang kita letak bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fikiran tauhid tu, fikiran yang paling baik sekali. Mentauhidkan Allah dan jangan sekali-kali berlaku syirik dalam fikiran kita pada Allah Ta'ala. Kerana sebenarnya syirik tu berlaku dalam fikiran lebih banyak daripada syirik yang berlaku dalam amalan.
kepercayaan-kepercayaan kita, fikiran-fikiran kita yang marilah kepala kita ni, sangkaan-sangkaan itu mendatangkan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyangka bahawa kerajaan boleh bagi rezeki pada kita, itu kan syirik. Kita menyangka ubat-ubat Panadol ni boleh menyembuhkan penyakit, itu kan syirik. Kita menyangka macam-macam lah sangkaan-sangkaan seperti itu. Yang menjadi tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merosakkan akidah. Maka yang sepatutnya ada dalam diri manusia selain daripada fikiran yang mentauhidkan Allah, ialah fikiran yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersangka baik dengan Allah Taala ni fikiran yang patut ada dalam diri kita. Macam mana kita nak sentiasa dalam semua keadaan kita hanya bersangkaan yang baik saja kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita nikmat yang banyak, kita bersangka baik. Ya Allah, murah baiknya Allah Ta'ala pada aku, beri rezeki macam-macam, beri kenikmatan macam-macam. Kita berkata Alhamdulillah, terima kasihlah ya Allah, mujurlah ya Allah, semua pada Allah Ta'ala. Sehingga kita letak setting dalam diri kita ni, apa sahaja kebaikan yang kita dapat, kita tahu dia adalah berpunca daripada Allah. Tidak ada sumber lain yang memberikan nikmat dan juga rezeki pada kita melainkan semata-mata dia daripada Allah Ta'ala. Kalau ada orang lain kat tengah-tengah tu, itu hanya wasilah-wasilah yang diadakan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kebaikan tu pada kita. Macam ayah kita beri pada kita duit, bukan ayah kita beri rezeki pada kita. Ayah kita tu orang tengah antara kita dengan Allah. Yang Allah Ta'ala beri rezeki tu melalui ayah kita beri pada kita, jadi orang tengah. Kalau ada doktor yang boleh menyembuhkan penyakit, bukan doktor menyembuhkan penyakit, doktor tu merawat dengan ilmu yang Allah beri pada dia, dia menjadi orang tengah yang menyampaikan kesembuhan daripada Allah pada kita. Bukan dia yang menyembuhkan, Allah Ta'ala yang memberi rezeki pun begitu. Semua kita tahu, mempunyai sangkaan bahawa semua kebaikan daripada Allah Ta'ala, sehingga sangkaan kita yang paling besar sekali lah, kita bersangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala mendatangkan keburukan seperti sekarang ni kan, Allah Ta'ala uji kita, keadaan politik yang tidak stabil, turun naik istana kan. Orang tu nak jadi Perdana Menteri, orang ni nak jadi Perdana Menteri, orang tu jadi menteri, jadi Perdana Menteri yang kat sumpah, ada Perdana Menteri yang kena sumpah, macam-macam. Kita pun tengok depan mata kita. Apakah keadaan politik yang sedang berlaku, dah keadaan huru-hara lah, kita kata tidak huru-hara tapi tidak stabil. Apakah itu ujian daripada Ta'ala, dan kenapa Allah Ta'ala berbuat demikian? Kenapa kita tidak bersangka baik kepada Allah? Ketika Allah Ta'ala mendatangkan bencana wabak ni, apakah sangkaan-sangkaan baik kita kepada Allah? Ketika Allah Ta'ala mendatangkan ujian dengan kenaikan harga minyak masak misalnya, kenapa kita tidak ada sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala mendatangkan keadaan itu supaya manusia berfikir dan mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk berlaku ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bukannya untuk dirunguti, untuk tidak dipuashatikan, untuk kita membantah, mencaci maki, menghamung orang tua orang ni dengan sebab ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk kita bermuhasabah. Kerana kalau kita duduk keadaan senang 24 jam, tidak ada masa untuk kita bermuhasabah, tapi kita leka dengan keseronokan. Allah Ta'ala mendatangkan kesakitan, mendatangkan kepayahan, mendatangkan ujian-ujian. Tujuannya supaya manusia dengan ujian yang dekat itu, azab yang bersifat adna, supaya manusia kembali kepada Allah Ta'ala sebelum datang pada azab yang berat, azab al-akbar yang pada berlaku pada hari akhirat. Azab yang berat pada hari akhirat tu, sebelum datang, Allah Ta'ala datangkan dulu azab di dunia supaya manusia berpatah balik kepada jalan yang benar. Sebab tu dia datangkan ujian-ujian. Kita hanya melihat kesan, kita melihat punca. Bila mari Covid, apa punca dia? Bila mari keadaan politik yang tak stabil, apa punca dia? Bila harga barang jadi mahal, apa punca dia? Kita patah balik pada diri masing-masing. Adakah setiap orang daripada kita ini selama ni mentaati perintah Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah? Maka bila kita memahami perkara ini, datang saja keburukan, kita pun melihat dia dari sudut yang positif, kita bersangka baik pada Allah Ta'ala. Kerana
Allah Ta'ala nak mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka sebab itulah ulama-ulama sebut sebenarnya setiap keburukan itu diselangi oleh dua kebaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan keburukan itu ada kebaikan. Sesungguhnya bersama dengan keburukan itu ada kebaikan. Kan Allah Ta'ala tu dia nak mendatang kebaikan dengan cara Allah Ta'ala datangkan keburukan, supaya kita nampak titik-titik lemah dan titik-titik kesilapan kita. Lalu kita memperbaiki sehingga datang kebaikan tu pada kita. Apabila kita tidak melihat secara positif dalam fikiran yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan menyebabkan kita akan sentiasa merungut tentang kehidupan diri kita ini, dan kita tidak mengambil langkah-langkah pembaikan. Itu sangkaan baik pada anda. Kemudian sepatutnya dalam fikiran manusia juga, dia mesti mempunyai sangkaan yang baik kepada manusia. Hari ini yang menjadikan dunia begitu kelang kabut, kenapa? Semua orang dibinakan oleh sistem dan juga teknologi supaya kita ini sentiasa punya persepsi dan sangkaan-sangkaan yang buruk sesama manusia. Persepsi yang dibina oleh media. Media tu tidak bina persepsi kita jadi baik, tapi semua dilibatkanlah sangkaan-sangkaan yang buruk kepada orang lain. Kita menyangka ustaz tu jahat, kita menyangka pemimpin tu jahat, kita menyangka itu, kita menyangka ini, sehingga dalam media sosial ni kalau kita baca, dia akan portray pada kita sehingga membentuk alur berfikir dan minda kita yang sentiasa mempunyai su'uzon, sangkaan-sangkaan yang buruk kepada berbagai-bagai pihak. Orang tu jahat, orang ni jahat, orang tak baik, orang tak baik. Tercetusnya masalah perkauman kerana sangkaan-sangkaan yang buruk. Timbulnya fitnah, timbulnya berita-berita palsu, timbulnya surat-surat palsu. Sehari dua ni keluar surat palsu pula. Menteri Pertahanan kan kena pecat daripada parti dia. Saya tengok soal, saya kata ni karuk dia orang ni, macam-macam kan. Bukan masalah parti tu, masalah fitnah ataupun berita-berita palsu yang disebarkan. Kenapa? Kerana tujuannya untuk bentuk satu fikiran dalam kepala kita ni sentiasa bersangka buruk pada orang lain. Menyangka orang tu jahat, menyangka orang ni jahat, menyangka orang tu jahat. Akhir sekali kita duduk kat rumah pun suami tak percaya pada isteri, isteri tak percaya pada suami. Ibu bapa tak percaya pada anak, anak-anak tak percaya pada bapa. Kita duduk berjiran tak percaya pada jiran sebelah. Orang zaman dulu percaya kat jiran sampai boleh bagi kunci rumah. Nak keluar mana-mana, nak pergi balik kampung, beritahu jiran sebelah, ni rumah saya tinggal gini-gini, bagi kunci, takut ada apa-apa. Orang sekarang ni dah kunci 3 lapis kunci. Pasal apa? Takut jiran sebelah masuk rumah kita. Kan sudah hilang kepercayaan itu. Maka bersangka baik kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, pemimpin kita, itu sebahagian daripada kebaikan sebenarnya. Bukan bermakna saya sebut sini bersangka baik, kita tak boleh bantah kalau ada kemungkaran. Mungkar satu benda yang lain, membuat fitnah satu benda yang lain. Kalau dia buat benda mungkar, sila bantah. Wajib kita bantah. Contohnya, kalau tiba-tiba kerajaan bagi lesen jual rok, itu mungkar, jelas, tidak khilaf, bantahlah. Saya pun bantah kan. Tapi spekulasi, berita-berita palsu, fitnah-fitnah yang disebar, untuk apa? Untuk membentuk sangkaan-sangkaan yang buruk. Itu tak boleh kita bersangka buruk. Sedangkan perbuatan mempunyai sangkaan-sangkaan yang buruk itu artinya kita memakan daging saudara-saudara kita. Dilarang oleh Al-Quran sangkaan yang buruk. Maka bila kita sentiasa bersangka buruk, hati kita akan jadi busuk. Hati kita akan busuk dan hati kita tak akan tenang lagi hidup kita atas dunia ni. Sebab itulah Nabi ajar pada kita supaya kita sentiasa memaafkan. Kerana maaf itu artinya kita create dalam hati kita perasaan bersangka baik. Boleh jadi tadi
kita rasa kawan kita buat salah, buat benda tak betul, kita pun tak apalah, boleh jadi aku salah sangka, kita pun maafkan dia. Saya pernah jumpa satu orang ulama. Satu hari ulama ni dia terlibat dalam satu pergolakan jugalah, satu pergolakan. Dan hari tu anak dia telah dirasuk oleh jin. Kita katakan rasuk, masuk jin lah, kita kata masuk jin. Lepas tu masa dia kena masuk jin ni, anak dia ni, anak laki-laki dia besar dah, membebel macam-macam lah, maki ayah dia. Ayah dia untuk guru ni, dia maki ayah dia. Dia maki-maki, dia kata macam-macam lah. Dan perkataan-perkataan tu ada kaitan dengan konflik yang sedang berlaku. Jadi sahabat-sahabat yang mari ziarah anak dia dan juga ayah dia ni pun sebutlah pada Tok Guru ni, kata dia, boleh jadilah kawan sebelah tu yang bermusuh, yang ada masalah dengan ayah dia ni dah cari Tok Bomo Siam dah ni. Gitulah kita kata kan, ni dah sihir dah ni, gini-gini ni, menyebabkan anak dia ni sentiasa menyebut-nyebut maki hamu ayah dia lah, macam gitu. Jawab Tok Guru ni, dia kata, ish, tak boleh macam tu. Tak baik kita bersangka buruk pada orang, walaupun pada musuh kita. Saya dengar dia cakap macam tu, saya kata, ya Allah, orang tua ni bukan orang biasa-biasa ni, wali Allah ni. Sebab apa? Kita banding dengan kita. Kalau kita ni ketika diperdaya oleh syaitan, satu keadaan serupa tadi berlaku, mari seorang kawan kita kata, ni mesti kawan tu dah buat ni, kita pun tambah garam terus kan. Kita kata memang tak ada orang lain, dia tu memang jahat, lama dah dia bermusuh dengan saya. Kita akan kata macam tu. Saya sebut ni, saya banding diri saya. Mesti kalau kita akan fikir macam tu. Ketika saya lihat dia menjawab dengan jawapan itu, saya menyangka bahawa dia mempunyai hati yang sangat bersih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia dalam keadaan tertekan, masalah keluarga dia, masalah pergaduhan yang berlaku, tiba-tiba ketika anak dia dalam keadaan begitu, orang mencadangkan, orang buat sangkaan seperti itu kepada musuh dia, bahawa musuh dia yang buat pada anak dia, guna tukang sihir, guna bomo siam. Dia masih bercakap bahawa, dia kata apa? Dia kata yang pertama, ish, mana ada, ni semua setan semua ni. Setan yang suruh kita kata kawan tu buat. Saya sampai hari ni masih berfikir tentang benda itu. Betapa bersihnya hati dia dalam keadaan itu. Kerana hati yang bersih itu seperti itu. Hati yang bersih ni, dia tidak punya sangkaan yang buruk pada manusia, hatta kepada musuh dia sendiri. Pada musuh pun dia bersih hati. Kita kalau dengan bini kita, insya-Allah kita boleh bersih hati pasal kita sayang kat bini kita. Pada anak-anak kita, orang mari report, anak awak tak pergi sekolah pun, mana ada, saya tahulah anak saya. Kan pada anak kita, pasal kita sayang anak kita. Tapi kepada musuh boleh tak kita buat macam tu? Maka hari ni kalau kita lihat, kalau di laman-laman Facebook, di media sosial, di Twitter, ya Allah, seluruh perkataan yang diucap itu ialah sangkaan-sangkaan yang buruk, yang telah menjadikan kita ni begitu jauh daripada Allah. Hati kita menjadi kotor sehingga kita layak menerima beban-beban wabak dan bala bencana yang ada hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang seterusnya saya nak sebut sikit lagi ialah kebaikan yang dibuat oleh lidah kita. Lidah sebenarnya apa yang saya sebut tadi, sebahagian tu lidah dah buat. Cuma lidah zaman sekarang bukan pakai lidah yang dalam mulut, tapi kita pakai lidah di telefon, kan? Tapi lidah kita, yang ni lidah spesifik dalam mulut kita. Allah Ta'ala buat lidah kita ni boleh bercakap. Boleh bercakap. Bercakap lah. Kita guna lidah kita ni untuk bercakap, kan? Selain pada kita mengecap rasa makan masin manis ni, Allah Ta'ala buat lidah kita ni untuk bercakap. Tapi soalnya, kita ni kalau ada percakapan-percakapan yang baik, sama ada untuk didengar atau untuk disampaikan, bagaimana sikap kita? Kalau ada orang bercakap benda baik-baik, orang bercakap pada kita, saya beritahu ni, Poci, ni ayat Quran ni, Quran beritahu begini-begini, Nabi beritahu begini-begini,
ni hadis Nabi. Lagu mana feedback kita? Macam mana feedback kita? Ni majlis ilmu ni kuliah ni baca kitab ni yang baik-baik, dia berikan ingatan supaya kita ni perbetulkan diri kita. Teguran-teguran agama. Macam mana? Berbanding dengan percakapan-percakapan, perbualan-perbualan, menyembang-menyembang yang hanya berkisar di dunia saja. Sembang pasal harta, sembang pasal projek, sembang pasal politik, sembang siapa Perdana Menteri yang ke-9. Banding dengan kita sembang, lagu mana kita nak mentaati Allah Ta'ala? Hak mana lebih ramai? Cuba tuan tengok. Kalau ada orang buat live, hari ni kita buat live ni bersama dengan artis. Kan? Sepenuh ulang tahun yang ke 33, ke 40 tahun TV3 juara lagu. Berapa ramai orang tengok? Berbanding dengan kalau kita buat majlis ilmu, kuliah subuh, berapa orang tengok? Nak dapat 30 orang pun rasa sakit dah kuliah. Bila buat kuliah 20 orang tengok. Macam pagi ni ada follow live 20 orang. Kita dah happy. Pasal apa? 20 orang tengok. Kan? Kenapa? Kerana kita ni, mulut kita, lidah kita lebih suka kepada mendengar perkataan yang tak baik dan bercakap perkataan yang tak baik. Kalau cakap benda tak baik, benda tak ada faedah, benda yang hanya berkisar pada kehidupan dunia, kita suka. Saya pun tengok. Saya pun ada juga kawan-kawan yang join dalam grup sekarang ni apa nama ni pelaburan emas kan. Tak kira lah emas yang mana, Dina ke Public Gold ke apa-apa. Kalau tuan-tuan masuk dekat grup-grup orang berniaga emas ni, dia menyembang macam-macam lah. Emas sekarang bagus, kita melabur emas begini. Bukan salah, saya tak salah. Sebab tu saya pun join juga. Cuma yang saya terfikir ialah, kalau mereka bersembang tentang kelebihan tahun lepas 1 kilo harga 121,000 sekilo, 191,000 kan. Tahun ni sekilo 270,000. Beza dia 83,000 ringgit sekilo. Dia sembang. Tengok, emas 83,000. Kita lah betul lah. Rugilah kita tak masuk emas ni gini. Kita gaji syok. Tapi kalau ustaz sembang, kalau tuan-tuan semayang 4 rakaat selepas daripada solat isyak, sunat 4 rakaat 2 salam, pahalanya seperti malam Lailatul Qadar, kita kata. Dia kata ustaz ni macam-macam lah. Kita nak semayang isyak pun tak larat dah. Nak suruh semayang sunat pula, dia kata. Betul tak? Gitu. Bila kita baca hadis tentang kelebihan-kelebihan yang dia akan dapat selepas dia mati, tidak ada kecenderungan di hati dia. Kan? Lidah kita malah nak sambung baca, nak sambung sembang lah. Kita bertanya, macam mana tu ustaz? Banyak tu pahala tu, rugi tu kalau kita tak buat ni. Kita pun sibuk lah nak tanya. Cuba ustaz beritahu sikit lagu mana, kaifiat dia nak buat. Macam mana? Ini rugi ni tak buat. Cuba tuan-tuan banding dengan sahabat-sahabat zaman Nabi SAW dulu. Setiap kali Nabi sebut satu kebaikan yang dia akan dapat daripada amal soleh dia, dia akan berbuk. Dia mari tanya, ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Orang miskin nak sedekah tak boleh. Patai nak pergi berjihad, kami pula tak ada pedang, tak ada itu, tak ada ini. Mana ci? Macam tak adil lah pada kami. Orang kaya dia boleh sedekah lagi. Bila seruan jihad mari boleh bagi duit sedekah. Sedangkan Allah Ta'ala berjanji sedekah sama masa jihad ni banyak pahala dia. Lepas tu dia boleh pula beli pedang, beli macam-macam unta, kuda perang untuk persiapan perang. Lepas tu dia boleh pula ikut sekali pergi perang. Kami tak boleh. Lagu mana kami nak cover lain kami tu? Sehingga Nabi pun ajar pada dia membacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir-zikir untuk dapat kelebihan tu. Bila cerita tu didengar pula oleh orang kaya pun buat juga zikir tu. Berebut-rebut mereka melakukan amal soleh, termasuklah mereka berebut-rebut bertanya Nabi macam mana cara, mana sembahyang lah yang lebih baik, apa lagi amalan yang lebih baik, apa lagi amalan. Maknanya saya sebut ni, lidah mereka itu hanya bercakap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga dia boleh beramal dengan kebaikan. Kita ni kalau jumpa ustaz, tanya ustaz dah makan belum ustaz? Ustaz jom kita pergi makan roti canai. Lepas tu duduk makan roti canai tu, makan nasi, dia sembang. Agak-agak tukar dak Perdana Menteri tahun ni. Dia tak tanya ustaz saya ni sebenarnya lama dah baca Quran, jumpa sebab sujud sejadah ni. Tapi sebenarnya saya tak pernah reti lagu mana sujud sejadah tu.
Bila ustaz ajar saya lah bagaimana cara sujud sajadah. Kaifiat dia macam mana? Ada kau syarat-syarat rukun-rukun dia. Kau kita boleh sujud begitu je. Kalau tak menghadap kiblat boleh sujud tak ustaz? Kalau tak ada wuduk boleh sujud tak? Saya tak pernah dengar ada orang tanya soalan tu ketika kita sembang di kedai kopi. Jadi sembang agak-agak tukar dak menteri. Agak-agak macam mana jadi? Lidah kita tidak banyak digunakan untuk bercakap dalam mendapatkan kebaikan. Tapi kita guna untuk bercakap benda-benda yang kita boleh setakat dunia saja. Ni, saya beri contoh ni kan. Jadi sepatutnya lidah kita tetap bercakap benda-benda baik kan. Dan bila kita bercakap benda-benda yang baik, sepatutnya orang yang bercakap benda baik tu, selain bercakap baik, lidah dia pun bercakap lemah lembut. Saya dalam sehari dua ni, saya dah tengok ada orang sebar video-video gaduh-gaduh. Semalam saya tengok gaduh India dengan ni baling pasu bunga tu kan. Maki hamu, duk bawah seorang atas seorang maki. Gila, macam kata. Perkataan tu keluar tak tahu apa. Berkata, kerana perkataan-perkataan yang buruk itu akhirnya turun kat bawah bertumbuk. Tumbuk buat laki-laki dengan perempuan. Kita pun tak faham. Dia tendang kawan tu kan. Kenapa? Kerana perkataan-perkataan yang digunakan adalah perkataan-perkataan yang kesat, perkataan-perkataan yang kasar. Sedangkan kita boleh je guna perkataan baik. Sebab mereka bukan orang lain, jiran je. Panggil naik atas rumah, jamu nasi dulu kan. Panggil atas rumah, makcik naik atas rumah jap. Mari naik atas rumah. Buat keluar kopi ke, bagi makan biskut ke, makan nasi, tengah-tengah makan sembang. Pasal apa letak pasu bunga tepi rumah saya kan? Saya nak pakai kereta payah gini-gini. Pasal apa letak sembang, dia saya makan nasi, dia tak angkat pinggan tempuk atas kepala. Cakap baik-baik dengan dia. Tapi kita duduk kat atas tu, kita melaung. Oi bodoh, oi bengong, kita kata kat orang tu. Orang tu berjawab, beruk, babi. Adakah perkataan-perkataan itu perkataan yang baik dan mendatangkan kebaikan? Dan kita melihat kesannya. Bahkan kesan daripada kejadian yang kecil itu, yang terpencil itu, kalau dia diviralkan, dia boleh bertukar menjadi perbalan kaum yang sangat besar, yang boleh menghancurkan negara ni. Kerana bermula daripada perkataan-perkataan yang kotor dan kesat itu. Ketika kita boleh berkata dengan perkataan yang baik. Kenapa berkata-kata kesat? Bukan tak boleh guna perkataan kesat, boleh kan? Tapi pada keadaan yang sesuai, selepas tidak ada jalan lain. Allah Ta'ala pun guna perkataan kesat dalam Quran. Selepas Allah Ta'ala mengutuskan Nabi, memberi nasihat-nasihat, teguran-teguran yang baik kan? Akhirnya tak dengar juga, kerah juga kepala dia, samsing juga. Maka sekali-sekala perkataan yang kesat tu dikeluarkan supaya terperanjat, tersentap. Budak-budak panggil sentap kan. Tersentap dia dengan perkataan yang kesat yang dikeluarkan oleh seorang yang baik. Seorang baik tak bukan? Saya pernah satu kali dengar Tok Guru mengajar kan. Orang pondok ke yang mengajar macam tu je, betul tak? Tok Guru duk mengajar. Tok Guru tu mana ada perkataan kesat, dia cakap baik-baik, mengajar. Tiba-tiba ayam naik atas masjid. Ayam naik atas masjid. Tok Guru tu pun kata, siapa ni peru ayam ni? Tak reti kau. Jadi kena sebiji tu je Tok Guru kata. Tapi ayam tak naik dah lepas tu. Sampai bila-bila ayam tak naik dah. Sebab tidak ada seorang pun sanggup dicerca oleh Tok Guru tu. Tok Guru tak pernah cerca orang. Tapi kalau Tok Guru tu kata macam tu, akhirnya kita kiberat lah je. Ayam naik atas masjid kan. Kita tengah kuliah ni, tengah mengajar, ayam naik atas masjid. Mana mu nak pelihara ayam, pelihara lah. Tapi jaga jangan bagi ayam tu naik atas masjid. Patut buat reban. Sebab ayam tu kadang-kadang naik kaki, terbasuh kaki ayam kan. Dengan najis. Jadi perkataan kesat tu bukan setiap masa kita berguna. Ni tak kita bercakap. Sehingga hari ni kita lihat anak-anak kita masih tengah main game tu kan. Dia game ni duduk ramai-ramai kedai kopi, dia main game. Ni saya tengok pengalaman saya ni. Budak-budak kan remaja-remaja main game. Lawan-lawan dengan kawan dia. Apa nama game saya tak reti. Dia berlawan-lawan. Tapi beruk, babi, kera. Kat mulut dia bercakap. Dia panggil kawan depan dia. Kera. Bengong. Perkataan-perkataan yang kotor tu kenapa keluar daripada mulut kita? Kan? Kerana orang yang baik perkataan dia akan keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu dalam hidup kita ni,
Allah Ta'ala selalu sebut pada kita supaya mulut kita ni sentiasa berzikir. Ingat pada Allah Ta'ala, banyakkan baca Al-Quran, berselawat pada Nabi. Tuhan sebutkan, baca Quran dengan lidah, berzikir, basahkan lidah anda dengan zikir. Selawatlah pada Nabi SAW sebagai perkataan-perkataan yang baik yang kita ucap. Kenapa demikian tuan-tuan? Kita baca Quran, kita berzikir. Zikir apalah, tak kira lah apa nama zikir. Ni pagi-pagi ni kita sebut asbahna, amsaina, belah petang, zikir-zikir. Macam-macam zikir Nabi ajar kita baca dekat masjid kita pun. Tuan-tuan tengok kitab yang warna hijau tebal-tebal tu kan, Azkar Imam Nawawi tu. Kita azkar tu, dalam tu mengandungi bermacam-macam jenis zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir malam, zikir tidur, zikir bangun. Serba-serbi ada yang Nabi ajar pada kita supaya mulut kita ni jangan ada ruang nak bercakap benda lain melainkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan baca Quran. Kenapa? Kerana dalam mulut kita ni tuan-tuan, dia beza dengan tempat lain. Dalam diri kita ni dua tempat ni ada air. Mata dengan mulut dia ada air. Kan? Mata kita sikit-sikit dia berair. Memang pun mata kita ada air. Air mata. Kalau mata tu kering air dia tak boleh buka mata. Mulut pun sama. Air liur. Air liur duduk dalam mulut kita. Kita bercakap, basuh lidah kita. Pasal apa? Pasal ada air liur. Air ni satu tabiat air ni, dia ada molekul-molekul air. Molekul air tu sekiranya dia dibacakan pada dia perkataan yang baik-baik, molekul tu akan bertukar menjadi molekul yang positif. Ini sudah diuji oleh banyak pihak. Air, ambil air segelas, letak kita baca ayat Quran, uji molekul dia. Kita ambil air segelas, kita maki hamung pada gelas tu, kita uji air dia, dah tahu dah. Cuba kita bayangkan, air liur tak sama dengan air dalam gelas. Sebab apa? Air liur tu, bila kita cakap dia keluar, kita telan. Kita bercakap keluar, kita telan. Kalau yang kita bercakap tu hanya perkara yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, puji-pujian kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita membaca ayat-ayat Quran, kita berselawat pada Nabi, kita baca. Ketika mulut kita basah tu kita baca, kemudian air liur tu kita telan. Sedangkan semua air liur itu molekul dia akan menjadi molekul yang positif. Dia masuk dalam mulut kita, masuk dalam tekuk kita, kemudian dia bertukar menjadi kebaikan-kebaikan kepada kita. Cuba tuan-tuan perhatikan. Orang yang bercakap dengan perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan kesat, akan menatijahkan perbuatan yang kotor juga, akan menatijahkan tindakan-tindakan yang kasar juga. Tetapi tok-tok guru yang mulut dia sentiasa berzikir, mulut dia sentiasa membaca Quran, berselawat pada Nabi, kita tengok tok guru tu lembut je, kan? Tengok dia lembut je. Jadi bila tok guru tu lembut, kita fikir, tok guru ni tenang je, kita tengok muka dia, seronok je tengok muka dia. Kita kata, kita sendiri orang tengok, takut orang tengok muka kita. Sebab apa? Pasal yang terzahir pada kita itu ialah hasil daripada perkataan-perkataan buruk yang kita telan masuk bersama dengan air liur. Dia melahirkan sifat-sifat dan perbuatan yang buruk juga. Cuba tuan-tuan kita fikir, setiap hari kita menegur berapa banyak air liur. Dan kalau air liur itu bersulam dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji, bagaimana benda yang keji itu masuk dalam perut kita balik? Tapi kalau kita tukar perkataan itu dengan perkataan yang baik-baik, kita pun sebutlah perkataan yang baik-baik, subhanallah, 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 kan? Gitu. Jadi kita pun telan air liur. Tuan-tuan rasa macam mana efek dia? Kalau kita sebut selalu baca Quran, tak erti nak baca lain, tak erti. Kita baca keluar Allah je. Kejap-kejap keluar Allah, kejap-kejap keluar Allah, kejap-kejap keluar Allah, kan? Tuan-tuan rasa air liur yang telah terkena bacaan Al-Quran itu, bila kita telan masuk dalam mulut kita, apakah implikasi dia kepada kebaikan diri kita? Ataupun kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk kejap-kejap, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, duduk saja-saja, kan? Duduk kita sambil-sambil baca hai, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan sudah pasti kita akan telan air liur tu. Tak ada orang pun dia cakap dia ludah air liur, cakap ludah dah, kita telan air liur tu.
Kenapa Allah Ta'ala buat sistem itu? Sistem mulut kita berair dan ada air liur. Dan air liur tu kita akan telan. Supaya orang yang sentiasa mengamalkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik, bacaan-bacaan yang baik, lebih-lebih wahyu Allah Ta'ala, maka dia akan berikan kesan yang positif kepada air dalam mulut kita. Kita telan, dia masuk dalam perut kita dan dia akan menatijahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Saya tengok soalan, saya jawab soalan siapa ni? Soal Awi. Salam Ustaz, jiran sebelah bukan Muslim suka beri makan lebihan pada burung gagak. Masalah kereta kita penuh dengan tai burung. Macam mana nak tegur? Ni satu masalah juga kan. Beri makan pada binatang tu bagus. Tetapi kalau dia menjadikan tempat kita tu menerima kesan buruk daripada perbuatan tu, itu kita pergi. Kalau nak beri juga pada burung gagak tu, kena cari tempat yang menyebabkan burung gagak tidak berhimpun kat situ. Contoh saya tengok ada kawan-kawan dia nak beri makan pada beruk kan, dia pergi tepi jalan tempat beruk kera banyak tu kan, dia bawa pisang, bawa cekedis, itu dia bagi beruk makan, kera-kera tu makan. Tu bagus tu perbuatan tu kan, kerana memberi makan pada makhluk hamba-hamba Allah ni, dia makan tak apa. Yang jadi tak bagus ni oleh kerana ada setengah daripada binatang-binatang tu ada fungsi dia lain. Macam buragak ada fungsi dia lain. Tapi buragak ni keburukan dia ada. Pasalkan dia berimpun banyak, sekali dia berok di atas kereta lah, macam-macam lah, kita faham. Kalau tuan-tuan pergi Sungai Buloh dekat Bandar Baru Sungai Buloh tu kan, dekat depan Maybank tu, kita parking kereta 3 minit, cucuk duit, keluar penuh tai burung atas kereta. Dia jatuh masalah. Bila dia menjadi masalah yang merosakkan hubungan kita dengan jiran, itu tidak boleh dibenarkan. Maka cara tegur kita ni, saya rasa kita kena slow talk lah. Kena slow talk dengan dia. Jangan kita larang, tapi kita cadangkan pada dia cara-cara yang lain supaya dia boleh beri makan kepada burung tu, tapi bukan di tempat yang orang ramai yang mendatangkan kesan negatif pada kita. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, perkataan-perkataan baik yang lain termasuklah nasihat. Macam tadi masalah burung tu kan, kita pun cakap dengan dia baik-baik, beri nasihat yang baik-baik. Lebih bagi nasihat tu nasihat yang berasaskan Al-Quran, nasihat-nasihat agama. Kita beri nasihat pada orang, kita bercakap baik kan, beri nasihat. Sebagainya kita berzikir, sebagainya kita baca Quran, sebagainya kita selawat, sebagainya memberi nasihat. Kerana ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Bila kita bercakap orang, pakcik tak payahlah buat macam ni, cakap baik-baik sesuai dengan darjat dia. Kalau dia pakcik, orang tua, cakap cara orang tua. Dia budak, cakap cara budak. Kita kawan, dia kawan, cakap cara kawan. Jangan buat sama standard tu tau. Jadi cakap yang baik-baik, beri nasihat yang baik-baik, itu mendatangkan kebaikan pada hati kita. Apa yang saya sebutkan pada pagi ni tuan-tuan sekalian, tentang amal-amal kebaikan yang kita buat ini untuk kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan yang paling baik, yang sesuai untuk kebaikan-kebaikan yang dibuat? Illa al-ihsan. Kebaikan juga kamu akan dapat. Maka daripada situ, kita bila kita duduk kata sempit hari ni, kita nak kepada kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita buatkan kebaikan juga. Buat kebaikan, banyakkan kebaikan. Dan hari ni sebenarnya tuan-tuan, dalam kalau kita perhati, kita lihat keadaan masyarakat kita, manusia keseluruhannya. Sebenarnya manusia ini bukan hanya kita menghadapi masalah COVID. COVID dia tak besar mana masalah dia. Kerana kesudahan COVID tu mati je. Kan, kalau tak kena COVID, mati juga kita ni. Yang jadi masalah besar ni adalah kerosakan akhlak. Kerana kerosakan akhlak tu dia berlarutan dari generasi ke generasi. Dia merosakkan sistem. Tuan-tuan perasan tak? Itu kerosakan lebih besar. Kalau banding dengan kerosakan yang berlaku disebabkan COVID. COVID tu kena, sakit, mati, sesat masalah. Tapi kalau kerosakan akhlak, dia jahat. Merebut pada sahabat-sahabat dia, merebut pada anak bini, merebut pada jiran, merebut pada generasi-generasi. Sebagaimana orang zaman dulu, bila dia buat benda jahat, rosak akhlak. Bila Nabi mari, dia kata, tok nenek aku buat macam ni. Dia hujah dengan amalan jahat tok nenek dia. Kenapa? Kerana keburukan tu diwarisi. Hari ni kita lihat seluruh dunia, bila manusia semua hidup dalam keadaan melakukan keburukan-keburukan, tidak membuat kebaikan, kita dapati hari ni
di seluruh dunia manusia menghadapi masalah jiwa yang sangat kronik. Masalah jiwa yang sangat kronik. Sehingga jiwa ni dah sampai tahap hari ni orang panggil depression. Depression ni kita orang Melayu bukan tekanan, kita panggil depression. Depression ni kita panggil apa? Apa perkataan depression bahasa Melayu? Alamak, apa lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi depression lah orang putih panggil depression kan. Kemurungan. Murung. Saya tengok dalam satu ni disebut bahawa hari ni setiap 1000 orang seorang mengalami depression. Kalau kita ada 34 juta, berapa banyak rakyat Malaysia ni kena depression? Kenapa manusia boleh kena penyakit depression? Kita pun pergi di universiti. Kita tengok sekarang ni sudah ada fakulti psikologi. Ada fakulti psikologi, masalah kejiwaan manusia. Kita pergi ke fakulti perubatan, ada department berkaitan dengan psikiatri, sakit jiwa. Dulu orang buat hospital, sekarang ada hospital mental, hospital sakit jiwa. Kenapa? Kerana banyaknya orang menghadapi penyakit-penyakit yang bukan kecil manis, bukan darah tinggi, bukan sakit jantung, bukan buah pinggang, tapi penyakit kejiwaan. Islam tu mari yang pertama settlekan dulu masalah jiwa. Nabi settlekan masalah jiwa kita. Perbetulkan jiwa. Sehingga jiwa dia tenang. Dah awal tadi sebutkan orang-orang yang dia banyak melakukan maksiat, banyak benda kotor dia buat, jiwa dia tak tenang. Jiwa dia tak tenang, harta banyak, pangkat besar, rumah besar, nak tidur tak boleh. Tengok bini serabut. Dia tengok bini macam tengok hantu raya. Walau bini dia kenal bini dia tu sebenarnya. Serabut tengok. Pasal apa serabut tengok bini? Orang lain serabut balik cari bini. Kita serabut, kita tengok bini. Terbalik. Ini benda kita kena fikir. Antara sebabnya yang kita bincangkan hari ini. Kerana masalah kebaikan-kebaikan tadi. Kita tak buat baik. Cuba kita bayangkan. Bila kita telan setiap titik air liur yang kita telan itu adalah air liur yang mengandungi molekul-molekul positif yang menjadi positif disebabkan oleh bacaan-bacaan Al-Quran, disebabkan oleh zikir-zikir, disebabkan oleh selawat-selawat, disebabkan oleh nasihat-nasihat agama. Air liur itu jadi positif. Kita telan air liur itu memberikan kebaikan pada kita kerana kesan bacaan Al-Quran itu. Dia telah memberikan ketenangan pada hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan ingat bahawa hanya dengan ingat kepada Allah hati kamu menjadi tenang. Bila kita fikir betul ada hubung kait dia kan, ada hubung kait dia. Sedangkan hari ni orang menghadapi tekanan jiwa, sakit jiwa, masalah itu ini, masalah kan. Hari ni tak cukup dengan kaunselor, nak kena ada motivator lagi, nak ada doktor sakit jiwa lagi, nak ada ustaz lagi, macam-macam sumber-sumber hak tempat kita nak menghadap, nak merujuk selesaikan masalah tekanan perasaan kita. Kenapa perlu begitu banyak orang? Ya? Kenapa? Kerana banyaknya penyakit-penyakit jiwa yang berlaku. Jadi ihsan, kebaikan yang kita buat ni, yang pertama dia berfungsi untuk memberikan ketenangan jiwa pada kita sehingga kita ni menjadi orang yang saya tenang. Tenang ni syarat nak syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah Ta'ala redha pada kamu. Dan masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Artinya ketenangan jiwa menjadi syarat untuk kita masuk syurga. Nak membina ketenangan berasaskan ingatan-ingatan kita kepada Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Ta'ala. Yang kedua, apabila kita melakukan kebaikan, ihsan, kita jadi baik. Kalau kita bayangkan semua orang masjid kita ni berbuat kebaikan, maka mereboklah kebaikan itu dalam masyarakat. Semua orang jadi baik. Yang ketiga, bila kita berbuat kebaikan, Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan kepada kita dalam kehidupan peribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Hari ini kita merayu, kita duk
sebut hari-hari, ya Allah, bilalah nak selesainya masalah Covid ni, nak pergi melancong tak boleh, nak balik kampung tak boleh, anak nak pergi sekolah tak boleh, kita nak pergi pejabat tak boleh, nak buka kedai tak boleh, semua tak boleh sebab penyakit ni. Sekiranya kita mengubah diri kita menjadi orang yang sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan yang paling baik, paling sesuai untuk kebaikan-kebaikan yang dibuat? Illa al-ihsan, melainkan kebaikan juga Allah Ta'ala akan beri daripada Allah Subhanahu Ta'ala untuk orang yang berbuat kebaikan. Maka sebab itulah tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan semua pada pagi yang berkat ini, supaya sama-sama kita mengusahakan supaya kita memperbanyakkan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kita tinggallah perbuatan-perbuatan yang kotor, perkataan-perkataan yang kotor, fikiran-fikiran yang kotor. Kita beralih kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tinggalkan perkara makruh dan perbanyakkan perkara-perkara sunat. Kita berfikirlah dengan fikiran yang baik, dengan kita memperbetulkan fikiran dan akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbetulkan sangkaan-sangkaan kita kepada Allah Ta'ala supaya sentiasa bersangka baik, dan kita perbetulkan sangkaan-sangkaan kita kepada manusia supaya kita sentiasa bersangka baik sesama manusia, dan kita perbaikkanlah ucapan-ucapan kita, bercakaplah dengan perkataan yang baik, berilah nasihat yang baik-baik, dan sentiasa mengucapkan perkataan yang baik-baik daripada zikir-zikir, ayat-ayat Quran, selawat dan seumpamanya, supaya dengan semua kebaikan yang kita buat ini Allah Ta'ala membalaskan pada kita kebaikan juga, sehingga akhirnya seluruh kehidupan kita dunia dan akhirat akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua, dan kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan buat akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.